Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa ja'a sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada pengurusi majlis Wan Rusmin. Wan Rusmin. Terima kasih juga kepada pihak masjid yang sudi memanggil saya untuk buat kuliah duha online pada pagi ini. Pertama-tamanya dalam kehidupan kita mesti mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi menghidupkan kita pada hari ini, masih lagi memberi rezeki dan nikmat kepada seluruh anggota badan kita, dan masih lagi memberi rezeki kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebut wa ja'a sakratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Orang kalau boleh nak sakratul maut ini, nak lari daripada mati ini. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sebut, cuma satu minta maaf, ada bunyi bising-bising sikit ni, ada buat rumah, ada buat baiki, renovation sikit. Sekejap itu. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita sakratul maut ni pasti datang. Apa sakratul maut? Maknanya kita sebut tentang kematian, mati. Allah Subhanahu wa taala sebut juga kullu nafsin sa'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ini pasti mati. Kok mana-mana pun kita akan mati. Tak ada orang yang boleh, dalam bahasa kita sebut, tak ada orang yang boleh bertongkat langit. Kalau sepatutnya dalam pengajian kita di masjid lah, saya bagi kuliah masjid kita Sakratul Maut. Masjid kita itulah Masjid Rahmat. Sepatutnya bahawa kalau sepatutnya orang yang tak mati, Nabi kita yang sepatut tak mati. Karena dia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dia kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk di atas bumi Allah Subhanahu wa taala yang paling Allah kasih, yang paling Allah sayang ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mengapa dia mati? Nah, sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh. Dan jangan dia syirik pada Allah dengan sesuatu. Dua benda Allah sebut kepada kita untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan baik. Kerana tajuk kita hari ini kematian yang baik, kematian yang diredai oleh Allah. Sebab kita ni kalau boleh memang nak bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah kasih, Allah sayang, Allah beri rahmat kepada kita. Kita kalau bertemu dengan Allah dalam keadaan kita bawa amalan yang Tuhan redha. Bukan kita bawa amalan banyak, tapi amalan yang Tuhan redha. Bila kita bawa amalan banyak, belum tentu lagi Allah redha. Tak? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Allah jadikan kita hidup dan mati ini untuk Allah menguji siapakah amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang baik ini adalah mukhlisina lahuddin wa ma umiru, kan amalan sesuatu ini, amalan kita ini melainkan amalan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang ada pada pagi ini, Ustaz nampak macam ibu-ibu semua yang ada pada pagi ini. Tak apalah. Maknanya kita hidup di atas dunia Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Mengabdikan diri kepada Allah ini maknanya melakukan apa yang disuruh oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat benda ni. Apa yang diperintah oleh Allah? Apa yang dilarang oleh Allah? Kita nak tahu apa yang diperintah oleh Allah itu, Ustaz? Perkara-perkara yang disuruh oleh Allah yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilarang oleh Allah, Ustaz? Perkara sebelum kita bertemu dengan kematian, kita kena buat benda ni. Buat apa? Buat amal soleh. Buat amal soleh. Amal soleh ni benda yang Allah terima, benda yang baik yang Allah terima. Ada juga benda baik Allah tak terima. Macam contoh orang kafir dia buat amalan baik, Allah tak terima. Nah, ada orang munafik yang buat amal soleh, tapi Allah Taala amal soleh dia buat. Tak, sebab kita kata tadi faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan soleh wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang nak bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia mengerjakan amal-amal yang soleh. Amal soleh ni hak Tuhan terima. Berpandu kepada Quran, berpandu kepada hadis Nabi. Apa yang Tuhan terima? Kita berjalan nak pergi ke masjid, jumpa paku tengah jalan. Allah, paku ni kalau kena tayar kereta, pacik tayar kereta tu, tak kira saya siapa pun, ambil buang. Amal soleh. Kita jumpa dengan orang, kita bermanis muka. Amal soleh. Tak adalah kita jumpa dengan orang, sangka buruk dengan dia, fitnah dengan dia, mengadu domba macam-macam, kita ni buat macam-macam. Itu bukan amal soleh. Amal soleh ni iaitu sesuatu benda yang boleh mendatangkan pahala di sisi Allah berdasarkan ilmu yang kita belajar. Orang kafir ramai buat tolong orang, macam kita tengok contoh apa tu nama Mr. Kentang apa Cina tu. Tolong orang sana, tolong orang mati, tolong orang sakit. Tapi Allah tak terima. Sebab dia kafir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Ustaz kata amal soleh mesti berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaji pagi ni lagu mana, Ustaz? Biasanya dalam hadis disebutnya duduk dalam majlis ilmu, dalam halaqah ilmu, duduk dalam kalau pergi ke masjid, buat majlis kuliah duha muslimin muslimat, macam-macam lah kita buat kuliah. Yang tu kalau yang macam kita ni duduk di rumah masing-masing, ustaz duduk di rumah, ustaz masing-masing ni, ni adakah kita seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah naungan para malaikat, di bawah naungan doa para malaikat, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawapan dia, ini adalah amal soleh yang sangat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh. Amal soleh inilah yang kita nak bawa di hadapan Allah. Amal soleh inilah kita nak tunjuk di hadapan Allah. Bukan amal banyak tapi tidak diterima. Walaupun ada Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhan nasu zkur, ya ayyuhalladzina amanu zkurullah hadzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah banyak-banyak pagi dan bertasbihlah kepada Allah waktu pagi dan waktu petang. Banyak-banyak maksudnya ialah menyebut nama Allah daripada duduk menyebut benda lain yang boleh mendatangkan dosa kepada Allah. Lebih baik bertasbih, sabbihu bukratan wa asila. Jadi yang saya hormati semua yang ada depan Ustaz pagi ini, apa yang saya nak buat ialah saya buat benda yang boleh mendatangkan pahala di sisi Allah. Sikit pun Allah bagi pahala. Allah tak suruh kita buat, katalah kita sedekah 10 juta kita sedekah. Oh, ini pahala besar. Tidak, musdekah RM1 Allah Subhanahu wa taala terima. Musdekah 50 sen Allah Subhanahu wa taala terima.
Ini amal soleh. Batu Ustaz nak sebut, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih. Falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan yang kedua, jangan syirik dengan Allah. Syirik ni makna menduakan Allah. Menduakan Allah ni maksudnya ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita meletakkan bahawa makhluk yang lain lebih hebat daripada Allah atau banding dengan Allah, bermakna syirik. Guru Ustaz sebut dulu, setiap benda yang syirik ni, walaupun besar, walaupun kecil, sebab syirik dia terbahagi kepada dua, satu besar, satu kecil. Mu buat yang besar, kekal di dalam neraka Allah. Mu buat yang kecil pun nama dia syirik. Sama ada kekal ke tak kekal ke, itu nombor dua. Terserah kepada Allah. Tapi maknanya dia syirik. Setiap amalannya syirik ini, semua ditolak oleh Allah. Semua ditolak oleh Allah. Okey. Jadi maknanya, jangan syirik dengan Tuhan. Nabi kata sekecil-kecil syirik ialah ar-riya'u, riya'. Rasa hebat. Rasa hebat. Oh, hebat. Aku ngajar hari ni, ramai orang ngaji hebat guru aku ni. Maknanya riya' dengan Allah. Ataupun kita buat amalan nak suruh orang puji. Oh, kalau naik masjid kat dia lah semaya sunatnya, dia lah apalah. Semaya sunat di rumah, tak ada orang tahu. Ada. Kalau kita buat sesuatu amalan nak suruh orang puji, nak suruh orang sanjung, kita maknanya dia mari sifat riak ada, sum'ah ada, sombong ada, mari sifat-sifat buruk ni yang boleh membatalkan amalan-amalan yang soleh yang kita nak bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bawa di hadapan Allah ni, dia kena ada satu lagi nama dia, kematian. Ini yang benda ni. Nah, jadi makna Ustaz tak nak sebut lagi tu. Sekejap lagi Ustaz sebut. Jadi bermakna Ustaz nak sebut amalan soleh tu. Jadi amalan yang kita buat ni, secara ni, amalan ini sangat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok dunia manusia. Dulu nak mengaji mesti ngadak dengan guru. Kena pergi masjid, kena pergi suatu tempat, surau dan sebagainya. Sekarang ni dengan benda macam ni, adakah amalan soleh tidak soleh ni? Ini juga adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut bab kematian ini, kematian ni akhir dia. Setelah kita buat baik, buat jahat, buat baik, buat jahat, buat baik, buat jahat ni, last kalinya apa yang kita lakukan sebelum kita mati bertemu dengan Allah? Apa yang kita buat amalan ini sebelum kita mati bertemu dengan Allah? Nabi kata, man qala ilaha illallah wa akhiruhu kalamuhu fid dunya dakhalal jannah. Siapa yang menyebut la ilaha illallah di akhir kehidupan dia di atas dunia, dakhalal jannah, masuk syurga. Sebab tu kita ni, Nabi kata, bila akhir sakratul maut kamu itu, kamu sebut apa? Sebut la ilaha illallah. Mulut sebut, hati sebut, dakhalal jannah. Dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk dalam syurga. Amalan-amalan lain tu adalah untuk narfa'u darajatin man nasya', untuk mengangkat darjat dia di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita duduk di atas dunia Allah ni, bila kita duduk atas dunia, Ustaz nak pun undur balik dulu, jangan tinggal amalan-amalan yang fardu. Hak fardu ni jangan tinggal sekali-kali. Kalau nak buat sunat tu hanya untuk menambah. Kita tengok contoh sembahyang tahajud contoh. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, kata Allah di dalam Al-Quran. Sebelum tu Ustaz nak sebut, di antara amalan-amalan sunat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ialah amalan tahajud, amalan sedekah, amalan korban. Ini di antara amalan-amalan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala amalan sunat, korban. Misalnya gaya haji kita tu ada masuk gaya haji 10, 11, 12, 13 Zulhijjah tu korban. Ni yang disebut oleh Allah.
lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tu dalil orang yang berkorban. Sebab tu kalau korban mari tahun depan ni, kalau panjang umur, kalau Qawi tak segar, kalau mati, Qawi ini tak mati. Yang matikan Allah Subhanahu Wa Taala. Qawi tidak mematikan. Qawi tidak mematikan. Yang mematikan kita ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab kita ni macam-macam. Kalau kata Qawi ni mati, berapa ramai orang kena Qawi yang sembuh? Mati bila aksiden mati. Baru ni ada lori langgar kereta Myvi, bulak, lepeh, bulak kereta. Tapi orang boleh keluar hidup. Mana kematian belum lagi dengan cara tu. Makna nak sebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni bila dia mendatangkan sesuatu benda musibah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dia tu? Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, beritahu kepada umat kamu setiap musibah yang datang tu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kullan yusibana illa ma katabal, semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada sesuatu pun yang datang disebabkan makhluk, malaikat semua di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kematian kita bawah catatan Allah. Belum lagi mati. Puan-puan belum lagi mati hari ni walaupun sakit. Ustaz pernah merawat ada orang ni, dia sakit lama dah. 3 tahun. 3 tahun yang lepas. Semua doktor kata dia ni tak lama nak mati dah. Sampai sekarang ni orang tu masih hidup lagi. Covid tengah berat pun dia hidup lagi. Maknanya situ sebutnya tentang kematian. Kematian datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah puan-puan kita kena ingat amalan-amalan ini, amalan-amalan sunat ini, pertama korban tadi sunat. Yang kedua sedekah. Di antara yang Ustaz sebut. Yang ketiga ialah semayang tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebahagian daripada malam kamu semayang tahajud sebagai solat tambahan bagi kamu, mudah-mudahan Allah akan mengangkatkan darjat kamu ke makam yang tinggi di sisi Allah. Semayang sunat, makam tinggi. Kalau semayang fardu, lagi tinggi. Lagi tinggi. Sebab tu semayang fardu kena jaga molek. Apa yang fardu, puasa, yang duduk dalam keliling kehidupan kita seharian lah ni adalah sembahyang. Sembahyang dia. Puasa, setahun sekali. Haji, tak lagi dah 2 tahun. Itu pun orang lain, nama orang lain naik, nama naik 2 tahun. Ada zakat. Kita kadang-kadang tak ada harta kita, tak ada kebun, tak ada tanah. Emas pun tak melebihi daripada 5,000 dan sebagainya. Dan sebagainya. Kita tak cukup. Apa yang perlu kita ada? Sedekah. Ada amalan-amalan sunat. Jadi bermaknanya amalan-amalan ini, kalau amalan fardu, amalan sunat tadi, tinggi darjat di sisi Allah, amalan fardu lagi tinggi di sisi Allah. Jaga fardu molek, tambah dengan barang-barang sunat, maka insya-Allah maqaman mahmuda di sisi Allah. Situ kita boleh baca kalau gitulah makam kita tinggi di sisi Allah, dengan kematian nanti, kematian yang Allah redha kepada kita. Sebab itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan tinggal baca Quran. Kalau ustaz sukalah ustaz sebut di mana-mana, walaupun banyak lagi orang kata baca ni, ustaz paling suka. Kalau amalan-amalan sunat, amalan-amalan yang Tuhan redha ni, jangan tinggal baca Quran. Nabi sebut orang baca Quran ini, Nabi kata, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu Quran kerana Quran akan datang memberi syafaat kepada orang yang membaca di akhirat nanti. Tengok. Quran ini akan beri syafaat kita di pada mahsyar nanti. Yang tolong kita, anak tak boleh tolong, suami tak boleh tolong, orang lain tak boleh tolong, siapa-siapa tak boleh tolong, yang boleh tolong adalah Quran. Sebab tu Quran ini bila kita baca atas dunia, dia menjadi sahabat bagi kita, berada dalam kubur menjadi teman bagi kita. Dalam kubur ni tak ada orang, siapa-siapa pun tak ada, kita seorang-seorang kolek-kolek dalam kubur. Bantal tak ada, tilam tak ada. Kalau ustaz duduk rumah ni macam-macam ada. Tilam ada, aircon ada, kipas ada. Apa pun ada. Isteri ke mana-mana kita pergi, isteri tetap bersama dengan kita. Suami tetap bersama dengan kita.
Tapi bila kita mati, sebab tu Ustaz selalu bergurau. Bila kita mati, seorang suami, contoh Ustaz mati. Sebelum mati Ustaz cakap ke isteri, yang kalau abang mati besok, boleh dah awak teman abang dalam kubur. Sebab abang duduk seorang-seorang je dalam kubur. Nah, sedangkan atas dunia kita pergi mana-mana, isteri pergi ikut apa semua, dia pun cakap, saya tak pernah berpisah dengan suami, saya tak pernah berpisah dengan ustaz, saya tak pernah gini. Tapi bila ustaz nak mati, ustaz cakap dia, kalau abang mati boleh tak teman abang dalam kubur? Lah, abang matilah, saya dah hidup lagi. Dah tengok, dia tak nak ikut. Tak nak ikut. Isteri ustaz tak nak ikut. Dah, tak nak ikut. Kita duduk dalam kubur. Habis kalau kita duduk dalam kubur seorang-seorang, siapa nak teman kita dalam kubur nanti? Kalau isteri pergi pun, isteri dia mati, suami pun sedih juga. Sedih tu. Dah. Allah tak ada dah. Mana-mana gini. Lah, kalau ada boleh dia gantilah. Tak ada ganti. Tak apalah. Maknanya dia ni seorang-seorang. Dia mati duduk dalam kubur. Seorang-seorang duduk. Suami tak ada. Anak tak ada. Habis siapa nak teman kita dalam kubur? Siapa nak teman kita dalam kubur? Quran. Benda yang paling besar Quran yang kita baca atas dunia. Ini bekalan kita. Ini bekalan. Nak cakap buat kematian, semua orang mati belaka, orang kafir mati, manusia kafir, manusia mukmin, binatang, pokok kayu, bumi, alam semuanya mati belaka. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya hancur lebur belaka, yang tinggal adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Semua hancur. Sekarang kita ni mati belaka. Secara habis kita nak bawa amalan, nak bertemu dengan kematian, nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di pada mahsyar, dan selepas pada tu fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebahagian ke syurga, sebahagian ke neraka. Di mana tempat duduk kita esok? Hebat muatah dunia dengan ilmu, dengan kekayaan, dengan pangkat, dengan kuasa, dengan darjat, kamu boleh jadi wakil rakyat, kamu boleh jadi perdana menteri, kamu boleh jadi perdana menteri. Akhirnya ke syurga ke neraka. Sebelum pada tu amalan kita lah ni lah kita nak buat. Kita nak bertemu dengan kematian. Sebab mati ni, saya nak sebut, ustaz nak sebut, mati ni dia sekali. Bila dia dah mati, tak ada dah mati selepas. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Dia hidup, tidak mati, tidak hidup. Dia duduk dalam neraka nanti. Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat Allah, mereka menjadi ahli neraka dan mereka kekal di dalam neraka Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang mengerjakan amal soleh, mereka patuh dan tunduk kepada Allah, mereka adalah ahli syurga dan mereka kekal di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mati tak ada. Mu kena bakar, kamu kena layung ke, kamu kena panggang ke, kamu kena golek ke, mu tetap tidak mati di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hitam legam, hancur, lebur, lumat, leik, habis, hancur. Hidup balik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang duduk dalam neraka Allah. Jadi sebelum kita mati ni lah, sebelum merasai sakitnya mati, akan berhadapan dengan mati ni, tak tahu bila, wa'yazubillah jizak. Maknanya tak tahu bila lah kita ni nak mati, bila-bila ni kita tak tahu ni. Ada kadang-kadang sedar, ada sekat tiba-tiba dengar mati. Pagi ni ustaz buka FB, Allah, orang ni mati, Allah mati. Mati apa? Mati aksiden, bukan mati COVID. Nah, orang ni pula mati, orang ni mati, Allah, hari-hari mati ustaz bu, ya Allah. Takutnya, bukan takut apalah, takut amalan ni sikit sangat. Amalan kita sikit. Jadi maknanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan tu penting. Hak ni, hak kita duk ngaji ni, semua yang ada depan ustaz berapa orang ni, 30 lebih ya. 30 lebih ni niat lillahi taala. Hari ni pagi dengan Ustaz Rozali, esok dengan ustaz lain, lusa ustaz lain. Setiap ada kuliah, setiap ada pengajian, niat lillahi ta'ala, walaupun sikit, walaupun bersama pun lillahi ta'ala. Jangan tidak lillahi ta'ala. Nah, sebab ni benda yang kita nak bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini benda yang kita nak bawa. Kalau kita tak bawa benda ni, tak ada apalah. Sebab perlu kita ingat juga, Ustaz kena peringatkan juga,
Kita rasa kita buat dah semayang, kita buat mengaji, kita buat baca Quran, kita buat zikir, istighfar, kita buat selawat Nabi dah kita buat. Tiba-tiba kita rasa nak menceritakan kepada orang, mari sifat rasa seronok. Nak alas sekurang nak rasa biar mu tahu aku ni. Macam contoh kalau Ustaz sebut Ustaz ada tasbih ni. Oh, Ustaz aku bawa kalalah duk zikir semua. Puji sikit lah. Puji sikit maknanya bagus mu ni. Padahal dia ni dulu kuat je zikir. Hak benda lagu ni, hak sifat lagu ni, Ustaz ingat satu ayat Quran dia sebut wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Apa dia? Allah selidik amalan kita satu persatu. Belet dalam surat amalan. Oi, banyak. Tapi Tuhan kata semua itu bila bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, faja'alnahu haba'an mansura. Aku ambil belapa, aku kupu, aku ramah, jadi debu yang berterbangan. Hak kita dah buat dulu. Semaya, molek dah. Baca Quran molek dah. Cuma zikir sikit kita ni nak pergi nyoho ke orang. Nak suruh orang ni kata, oh hebat dia ni, memanglah patutlah bagus, patutlah warak, ada tasbih duk tangan rupanya. Dek. Maka faja'alnahu haba'an mansura. Itu yang kita dengar bila seorang hamba Allah bertemu dengan Allah. Allah panggil semua bentang amalan apa semua. Tengok suratan amalan dia ada 10-100 lah suratan amalan. Setiap satu suratan amalan berkuliah duha. Oh, jangan ya Allah, aku dulu tak boleh ada kuliah lagi-lagi online ya Allah, walaupun kadang-kadang ialah dengar, kadang-kadang tak dengar, macam mana pun Tuhan, aku tetap gini-gini. Tuhan kata semua amalanmu tadi aku tolak belaka, aku jadikan debu yang berterbangan yang tidak boleh dinilai dan dikira di dalam buku amalan suratan dalam timbangan neraca Allah. Sedangkan kita mengetahui bahawa faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Siapa yang buat baik sebesar zarrah ni benda yang tak nampak, sebesar zarrah, Allah akan perlihatkan kepada kita di akhirat nanti. Dia timbang, dia kira, dia hisap, kita akan tengok, oh amalan aku sebesar zarrah ni. Amalan sebesar zarah, ibu-ibu bayangkan kita sekarang ni bukan sebesar zarah lagi. Kalau kita lillahi ta'ala ni jangan main-main. Kita bukan sebesar zarah lagi. Ada tadi sembahyang subuh berjemaah dengan suami pergi masjid, kita sembahyang rumah di seorang, macam mana ustaz? Tak apa. Pahala sama selagi suami mau pergi ke masjid, sembahyang berjemaah, pahala dia dapat kepada kita sebagai seorang isteri di rumah. Kita kejut dia lagi lah, bang, bangun sembahyang tahajud dah, pukul 5 dah ni. Pukul 6 subuh, okeylah suami bangun walaupun geliat macam ular sawa pun, dia dia tetap bangun, dia pergi sembahyang, kita dapat pahala di sisi Allah. Hak ni nak menghadap Tuhan. Hak ni nak bawa di hadapan Allah. Ada sebesar zarah. Walaupun sebesar zarah kejahatan kamu, sebesar zarah, Allah akan perlihatkan kepada kita di akhirat nanti. Maknanya amalan ni baik jahat ada nampak dalam neraca Allah. Tapi faja'alnahu haba'an mansura, tak ada sikit abuk dalam neraca Allah. Kita tertanya-tanya, wahai Allah, aku atas dunia dulu aku buat macam-macam dah, kenapa tak ada amalan? Dia kata sebab mu buat dulu kerana syirik dengan Allah. Syirik kat mana? Syirik riak, syirik sombong, syirik agah, syirik samsing, syirik nak menunjuk-nunjuk dalam amalan. Bayangkan kalau syirik, amalan syirik, kita buat amalan syirik, buat amalan ni sampai saat kematian ni. Saat kematian kita ni lagu mana ni? Kalau kita dah buat baik, kita dah buat jahat. Wa'iyyazubillah hak jahat. Jahat kita tak nak.
Sebab tu kita minta dengan Allah, Allah makhtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Wahai Tuhan, matikanlah aku dengan matian baik, jangan kau matikan aku dengan matian tidak baik. Okey. Ini dulu. Mati yang baik ni apa? Mati yang baik ni mati dalam sujud ke? Mati dalam masjid ke? Ataupun mati hari Jumaat ke? Mati malam Jumaat ke? Ada. Mati yang baik ni adalah mati kehidupan kita yang terakhir itu, selain daripada la ilaha illallah, amalan kita tu amalan molek. Misalnya katalah hari ni hari Khamis. Hari Khamis ataupun hari Rabu lah, kita kata hari Rabu. Kita pergi pasar, sudah semaya subuh tadi kita baca Quran, boleh semuka, boleh dua muka, ada masa sikit kita pergi boleh setengah juzuk contoh. Sebab setengah juzuk baru 15 minit. Kita tengok FB 1 jam. Nah, FB ni kita tengok ni ibu-ibu setengah jam. Ataupun 1 jam. Baca Quran setengah jam, 15 minit. Setengah jam ni, setengah jam. 15 minit lah. Dah dapat setengah juzuk. Tidak pun tak apalah, dalam 4 muka, 5 muka. Kalau lancar lah. Kalau tak lancar, buat 1 muka, 2 muka. Tak. Kita pun lepas baca tu, kita siap-siap nak pergi pasar. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, aksiden, matilah. Wa'iyadzubillah. Matilah. Mati tadi tu, mati yang baik di sisi Allah. Mati yang baik. Nah, sebab tu yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat amal sokmo-sokmo. Buat amal selalu-selalu. Dah, jangan tinggal istighfar. Dah, ulama-ulama ajar Nabi beristighfar 70 hingga 100 kali sehari. Manusia tak ada dosa dengan Allah, manusia yang disayangi oleh Allah, dia beristighfar. Sebab apa dia beristighfar? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Rupanya Tuhan suka sangat orang yang beristighfar ini dan orang yang bertaubat kepada Allah. Kita buat astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Pendek. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ada. Pegang tasbih tu. Nak tahu berapa hari ni aku istighfar. Coba beli tasbih digital. Beli macam ustaz. Tak kira lah, tak kira. Sebab kalau kita pakai tasbih biasa, kita tak tahu berapa kita nak tasbih. Nah, kita tengok berapa. Hari ni aku berapa dah tasbih aku. Okey, 70, 73. Kita pergi buat kerja. Sudah buat kerja, ada waktu free, mari tengok. 73 masuk. Astagfirullahalazim. 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 5 dah. Alhamdulillah. Naik. Ini Tuhan suka. Ini Tuhan suka. Ada. Apa lagi yang kita buat? Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bagi ustaz lah. Dua ni kita buat pun cukup lah. Istighfar, selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nak suruh rezeki kita mari, nak suruh kita molek, nak suruh kita bahagia dunia dan akhirat, keluarga bahagia, anak-anak soleh, buat amalan-amalan. Hak lain tu tambah-tambah. Nak mari baca la haula wala quwata illa billahil azim. Nak mari buat 3 benda. Baca Quran, istighfar, selawat kepada Nabi. Hak lain tu nak tambah. Dah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bacalah. Dah, bacalah. Yang penting amalan ini untuk kita bertemu dengan Allah saat sakratul maut. Sebab saat sakratul maut ni satu benda yang ialah kita tak mati lagi, tapi kita nak sebut yang Nabi sebut saat yang mengejutkan. Saat orang lain tak tahu apa benda pun, orang tak tahu apa pun, tiba-tiba dia datang sakratul maut. Selama ni kita tengok orang sakit, ni tak lama dah nak sakrat. Tiba-tiba mari, ada yang kita tengok dalam FB, dalam video masjid surau, tengah semayang, molek-molek, Allahu Akbar, masa sujud jatuh, tak naik-naik dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, amalan-amalan yang kita nak pergi kepada saat kematian yang diredai oleh Allah, kita kena duduk dulu atas dunia dengan amalan-amalan, bekalan-bekalan kita atas dunia. Kalau isteri gak lubuk pahala dia, kalau nak cari pahala banyak sangat. Dia jaga ke suami, dia jaga anak, dia buat apa-apa rumah. Itu pun pahala dah bagi dia.
Cuma jangan mengumpat, jangan mengadu domba, jangan fitnah, jangan hasad dengki, jangan nak buat satu-satu benda yang boleh mendatangkan dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala dia di sisi Allah. Bersenyuman dengan suami pun dapat pahala di sisi Allah. Jaga anak, layan anak dengan baik dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang isteri meninggal di dalam pangkuan suami, dalam keadaan suami yang redha dengan kematian dia, Allah bagi 8 pintu syurga untuk dia masuk nanti. Di akhirat nanti Allah bagi, ya Aminah, kau masuklah, kau tengoklah ini syurgamu. Syurgaku ya Allah, ya syurgaku. Dia pun masuk tengok, Allah comelnya ya Allah. Allah senyum. Jadi ahli syurga Allah mesti senyum, Allah mesti suka. Dia masuk pintu kedua, masuk pintu tiga, semua cantik, comel, lawa, bahagia. Akhir sekali dia cakap, ya Allah, mana tahu aku tak boleh buat pilihan. Akhirnya Allah buat pilihan. Nah, ambillah syurga. Nah, sebab seorang isteri, dia akan masuk syurga dengan suami dia. Dia akan masuk syurga dengan suami dia. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu bersama isteri-isteri kamu ke dalam syurga untuk mendapat nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang isteri, dia akan masuk syurga dengan suami. Ada orang tanya, Ustaz, ini nak lari-lari sikit dah. Ustaz, kalau dia ni ada 4 suami, mati belaka, dia akan suami dengan suami mana? Kalau dia 3 orang suami mati, lepas tu dia kahwin yang keempat, dia mati bersama dengan suami dia ni, dia akan masuk syurga dengan suami yang terakhir dia. Tapi kalau dia suami kahwin mati, 5, bahaya ni. Ni orang, kalau orang Kelantan panggil tullah ke berapa, tak tahu Allah alam lah ni. Ada suami dia asyik kahwin dengan dia, asyik mati je ni. Katalah 5 ni mati. Dan dia duduk seorang-seorang. Akhirnya matilah juga akhirnya. Dia pun akan menemui kematian. Di akhirat nanti Allah bangkitkan 5 suami dia. Kau pilihlah, Mina, untuk mana suami kamu di syurga. Dia tengok yang ni baik, yang ni pun baik, pernah jadi suami saya. Yang ni garang, yang ni panah barang tapi pemurah, panah barang tapi duit baik. Yang ni kedekut tapi rajin ibadat. Yang ni macam-macam lah. Yang ni gini. Aku tak reti, ya Allah. Akhirnya Allah pilih, nah ambillah ini yang terbaik bagi kamu. Nah, apatah lagi kalau kita mati dalam keadaan kita ada isteri, ada suami. Allah bahagia kita masuk. Ustaz nak sebutnya bahawa kematian kita tu terakhir tu. Kat mana duduk kita? Kat mana duduk kita yang terakhir? Adakah kita kata, ya Allah, aku nak mati dalam keadaan sujud? Boleh, mohon. Tapi kematian di sisi Allah. Inna Allah ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah Maha mengetahui apa yang dibisikkan dalam hati kita. Ya Allah, matikanlah. Last sekali matikan macam mana? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan baik. Mati hari Isnin ke, mati hari Selasa ke, mati masa duduk di dapur ke. Sebab Ustaz pernah tengok ada dalam video, dalam FB tunjuk, dia tengah masak. Dia cerita ke orang tentang masak orang Thailand. Masak. Mati. Ya Allah, mati situ. Nah, tak tahulah dia kafir ke Muslim ke, Ustaz tak caralah. Tapi nak ceritanya tengah masak pun mati, tengah bawa kereta mati, tengah duk mengajar mati. Ustaz tengah mengajar macam ni. Tapi Ustaz lama lagi lah, insya-Allah. Tengah mengajar mati. Tengah buat amal, tengah sedekah mati, tengah macam-macam mati. Lagi-lagilah mari COVID sekarang ni, yang tu mati, yang ni mati. Bayangkan saat kematian di saat sekarang ni. Kalau kena COVID. Ustaz dapat makluman. Ada juga orang yang duduk kena COVID, yang tak semayang, duduk dalam tempat tu tak semayang. Seorang ustaz, dia masuk dalam, tempat kuarantin ni. Dia mesej ke Ustaz, Allah Ustaz, ramainya orang tak semayang. Saya duduk satu bilik ni, yang 4 orang satu bilik. Seorangnya, 2 orang lah semayangnya. Saya dengan dia. Orang lain tak semayang. Bila kita sebut, tak apalah, okeylah, inilah. Tapi bila sebut buat kematian, sedih sangat. Tengok. Bayangkan saat-saat macam tu, kita tinggal benda-benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ibu-ibu yang dirahmati Allah, pesan diri kita, pesan anak-anak,
Mu nak lagu mana atas dunia, lagilah, tapi jangan tinggal sembahyang. Keadaan apapun kehidupan kamu, jangan tinggal sembahyang. Leni mu tak ada kerja, mu jadi orang besar, mu jadi orang kaya, jangan tinggal sembahyang. Sembahyang jangan tinggal, ke mana-mana pun. Sehingga Nabi sebutkan, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang tinggal sembahyang dengan sengaja, kafir terang-terang. Kafir terang-terang. Dan dosa meninggalkan sembahyang ni lebih besar daripada dosa berzina, dosa minum arak, dosa judi, dosa. Ada setengah ustaz tu baca dalam satu kitab, dia kata zina dengan mak bapak pun, dengan ibu, dengan bapak pun, dia kata lebih besar lagi dosa meninggalkan sembahyang. Sebab orang sembahyang ni ada dua, satu meruntuhkan agama, satu lagi meninggalkan sembahyang tu dosa besar. Jadi hak ni kalau kita tinggal, lagu mana saat, macam mana saat kita menghadapi sakratul maut? Macam mana saat kita menghadapi sakratul maut tadi? Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Sajadah, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Hari ni ustaz bubuh ayat ni dalam FB ustaz. Sebab ustaz buat setiap pagi renungan pagi dalam FB ustaz. Ya, ustaz buat renungan pagi ni, ustaz buat hari ni, ustaz buat walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkin. Apa dia? Wahai Muhammad, tengoklah Muhammad umat kamu. Orang-orang yang berdosa di sisi Allah tunduk malu dalam keadaan terhina dengan Allah. Lantas mereka berdoa kepada Allah, wahai Tuhan, kami telah lihat dan kami telah dengar. Kembalilah kami ke dunia, kami nak buat amal saleh. Dan kini kami telah yakin dengan-Mu ya Allah. Bayangkan. Allah sebut betul-betul. Muhammad, tengok umat kamu dalam keadaan terhina. Hinonya kita di padang mahsyar. Hinonya kita, Allah. Tak tahulah hina atas dunia dengan hina akhirat berbeza. Kalau kita rasa hinonya aku atas dunia, kita boleh pergi lagi, ada lagi tempat yang memuliakan kita. Tapi di akhirat nanti tak ada tempat dah yang paling tempat yang paling hina di akhirat nanti. Masa tu hino sehino-hinonya, maknanya kalau daging kita ni luruh guguh kan hino. Orang dok pandang tu pun dia pun ada dosa juga, ada maksiat, ada apa ni, ada maksiat dia lah. Tapi makna kita terhina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, tengok Muhammad umat kamu. Yang hina dino itu. Berdoa dengan Allah, malu dia, tunduk malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas mereka berdoa. Baru nak berdoa depan Tuhan. Apa dia doa dia? Ni kita nak bincang. Wahai Tuhan kami, kembalilah kami. Kami sudah dengar dan kami sudah. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Ada dua pandangan ulama sebut. Satu, dinampakkan neraka di hadapan dia. Allah tarik neraka. Tengok ni neraka yang bakal kau duduk. Dengan suaranya, dengan anginnya, dengan apinya, dengan ni neraka yang bakal kau duduk. Ada juga disebutnya kau tengok bagaimana Allah hisapkan amalan dia. Satu-satu detail. Tidak ada makhluk yang sedetail Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Allah, hak kita ingat, hak kita tak ingat, hak daripada kita satu. Sesaat yang kita buat dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semua dalam catatan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dalam catatan Allah. Dan bila dia kamu dengar dan kamu lihat semua, barulah tengok, ya Allah, farji'na na'mal salihat. Kembalilah kami ke dunia, ya Allah, kami nak buat amal saleh. Dan kami dah yakin dengan-Mu, ya Allah, kami dah yakin dah. Dulu kamu tak yakin ke? Quran dibaca, hadis dibaca, tok guru mengajar, ustaz-ustaz mengajar, mu tak yakin ke pasal neraka? Mu tak yakin ke pasal syurga? Kamu tak yakin ke amalan-amalan kamu dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mu tak yakin ke? Yang sekarang ni baru kau tengok neraka yang kau nak duduki, baru kamu yakin, baru nak buat amal soleh. Tengok. Ada Allah lah. Kalau mari baca ayat ni rasa macam, ya Allah, dah. Alah, nak buat amal soleh lah. Kita pasal kita nak buat, ya Allah, tak nak dah ngumpat-ngumpat, tak nak. Sangka buruk dengan kawan-kawan, tak nak.
Ada. Tengok orang buat dosa, ya Allah, berilah hidayah kepada dia. Kalaulah dia tahu, dia mati dalam keadaan dia berdosa ni, Allah seksanya dia. Kita dapat pahala di sisi Allah. Kita doa ke orang. Dah. Kita tidak cepat nak melantunkan perkataan menghina orang, mencaci orang, mengutuk orang. Tak ada. Lagi-lagilah kita tua dah. Tak, kita tua dah. Yalah tak tahulah yang ada depan ustaz ni tua pada ustaz ke. Ustaz baru 55, muda lagi lah. Tak, kalau banding dengan orang umur 60, ustaz muda lah, baru 55 dia. Nah, orang umur 50 pun ustaz tua lah. Tapi maknanya duk kira-kira lah ni, duk kira-kira. Nabi 63, umur Islam. Ustaz 50. Berapa tahun lagi ustaz hidup atas dunia? Nah, berapa tahun lagi ustaz duduk atas dunia? Tak padan dah aku nak buat maksiat, buat dosa, tak padan. Hak mari dosa besar aku tak nak buat. Fa'iyazbillah. Allah, apa ni doa dia? Allah ni. Allah marhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana. Ya Allah, rahmatilah aku, jauhkanlah aku daripada maksiat. Maksiat, Allah marhamna bitarkil ma'asi, supaya aku boleh meninggalkan maksiat selama-lamanya, ya Allah. Tak nak dah. Dosa-dosa kecil tak apalah, kita ada Quran, kita ada zikir, kita ada semayang fardu, kita pergi ke masjid, kita buat amal soleh, kita jumpa dengan orang miskin, kita bagi RM1. Suami nak pergi semayang subuh, tak tengok, bang, bawa RM1 tak? Oh, terlupa, dah ambil RM1 ni, masuk dalam tabung tu. Tak. Abang masuk, saya dapat pahala, abang dapat pahala, saya, kita, anak-anak kita semua dapat pahala. Nanti kita masuk syurga nanti, kita duduk semua anak-beranak kita belakang. Ini cakap je di syurga nanti kita akan berkumpul. Tapi anak semayang tak, anak tak tutup aurat. Nah, kita nak marah kat suami, maki hamun suami, suami pergi cerita keburukan isteri, ginilah. Mana masuk syurga bersama, macam mana di syurga? Ini keyakinan, ini ketauhidan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada balik. Jadi macam cerita tadi, walau tara izil mujrimuna nakisur usim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkin. Sebab tu kita duduk ni lo ni kena buat amal soleh. Sebelum kita bertemu dengan kematian kita. Sebelum kita menghadapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada. Apa saja wa iza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana gayah tu tak nampak-nampak. Allah kata tadi jatuh tangga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat pahala kita. Dia tak mati lagi baru jatuh. Iyalah tu setiap musibah yang terkena, dia pasti kena membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana Asiah tu tak nampak-nampak. Katanya malam tadi migraine call inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat pahala kita di sisi Allah. Tak ada lah kata, oh tak mati lagi. Ingat mati dah, biar mati cepat-cepat. Jangan berdoakan kau orang tidak baik. Ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, last kali dah masa kita pukul 10.30 kan? 10.30. Jadi kita ada 2-3 minit lagi. Ustaz nak buat kesimpulan. Amalan-amalan kita ini, dia akan menegur kita di saat kita menghadapi sakratul maut. Kalau kita suka zikir, istighfar, tasbih, tahmid, saat sakratul maut, dia akan peringatkan kita. Lah, muni dah nak mati. Dia akan menyedarkan kita, sama ada kita boleh sebut ataupun kita nak ingat benda yang kita nak tinggal. Allah, tinggallah suami aku. Allah, tak ada lelaki. Tapi dia tak boleh cakap. Saat itulah syaitan akan mari pada kita. Kalau kita suka buat amal soleh, kita suka buat baca Quran, kita suka zikir, kita suka tasbih, kita suka selawat, kita suka istighfar, insya-Allah saat kematian itu dia akan menegur hati kita supaya kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan baik. Jadi pertama, man qala ilaha illallah. Siapa yang menyebut la ilaha illallah di saat kematian dia, kehidupan dia di atas dunia, maka dia boleh masuk syurga. Yang kedua, amalan-amalan yang soleh, yang mesti dia kena buat amalan-amalan. Dah, cukup-cukuplah, dah lah dengan kita nak buat maksiat macam-macam, nak tutup, nak buka aurat, nak terdedah aurat lah, nak kita nak, ialah bahasa orang sebut, kita nak bergedik-gedik. Minta maaf Ustaz sebut kan, ini kasar-kasar sikit lah bunyi kasar. Kita nak bergedik dengan suami orang, kita nak bergedik dengan anak dara orang, kita nak bergedik, kita isteri orang, kita orang perempuan, kena jaga, adat-adat ni kena jaga. Tak padan kita nak buat benda ni, tak padan dengan neraka Allah sedang menunggu kita, dia azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tak padan kalau kita mikir benda ni tak padan, aku nak buat, aku nak gedik ini. Suami duduk di rumah,
Kita tak padan nak bergedik-gedik dengan suami orang dalam internet, dalam FB, dalam apa semua, tak padan kita nak buat sebab Allah sedang mencatat segala amalan-amalan yang kita lakukan. Nah, jadi yang ketiga, apa yang kita perlu kita buat untuk bertemu dengan Allah, jangan syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan syirik sekali-kali dengan Allah. Jangan syirik, jangan. Apa ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz tak ingat. Apa ayat dia? Allahumma salli ala Muhammad. Tak apalah. Jadi maknanya Allah sebut kalau kita buat dosa dosa syirik, dosa-dosa lain semua Allah ampun. Tapi dosa syirik Allah tidak akan ampunkan. Dosa syirik Allah tidak akan ampunkan. Jadi bermaknanya amalan 3 benda kena buat. Insya-Allah mudah-mudahan kematian kita nanti adalah kematian sangat diredai oleh Allah. Kita nak bertemu dengan Allah dalam keadaan walaupun kita buat katalah sikit-sikit kita buat, tapi Tuhan terima. Tuhan tengok amalan, tak apalah aku terima. Dah aku terima. Sebab amal soleh. Amal soleh. Bila amal soleh insya-Allah pasti Allah terima. Sebab Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dosa kita dengan Allah, Allah ampun. Dosa dengan orang, kita kena minta maaf. Nah, dosa dengan Allah, Allah mengampunkan semua dosa kita. Tapi dosa dengan orang, Allah tak akan ampunkan. Sebab tu kita kena jaga mulut kita, istighfar, jumpa lagi. Kalau berasa macam kita pernah balas dengan dia, malu kita nak istighfar, tapi kita pergi jumpa dia, minta maaf dah, aku selama ni buat gini kamu. Tapi itulah aku ni. Tak apalah. Kita bagi orang baik pun alhamdulillah. Tak suruh di situ, oh dia tu mari minta maaf dengan aku, pada muka rupanya dia buat salah. Dia pula dosa. Hak minta maaf tadi, baik dah. Nah, baik dah. Jadi biar kematian kita kematian yang diredai Allah. Biar kematian kita kematian yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Ustaz mengajar di Masjid Ar-Rahman ni, ada Masjid Ar-Rahman ni kitab Sakratul Maut. Kitab Sakratul Maut. Buruk dah kitab ni. Buruk dah kitab jadi. Ada, tapi duk tunggu-tunggu bila lah boleh pergi ngajar di Masjid Ar-Rahman. Lagi pula Ustaz di Sungai Buaya ni, tak tahulah di Sungai Buaya ni Ustaz ada 3 kelas. Di Al-Iman ada, di Ikhwan ada, di masjid ada, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu. Kita doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, pertemukanlah aku di dunia dan pertemukanlah aku di akhirat dalam keadaan syukur-syukur di syurga nanti. Dan janji Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Ada soalan ke macam mana? Puan Rosmin, ada soalan? Ada soalan tanya ke kalau ada? Ya tak, kita buka lah Ustaz kalau kau ada persoalan boleh. daripada sahabat-sahabat. Boleh. Dalam hadis-hadis Nabi yang dibaca dan perbahasan para ahli ulama, kita kena ingat ada soalan. Kalau tak ada, saya tanya Ustaz. Okay. Ustaz, kalau macam kebiasaannya kalau syirik yang besar kita mudah kita jaga kan. Tapi syirik yang kecil-kecil ni yang kita rasa riak, rasa bangga dengan kebolehan yang kita ada, itu macam mana kita nak kawal Ustaz? Macam mana kita nak buang daripada diri kita? Itulah Ustaz nak tunggu yang tu jugalah. Dia setiap manusia ni dia mari ada. Dia mari ada 2 kaedah. Satu, dia terlafaz, dia tersebut, dia terbuat. Kalau dia mari tadi tu, dia terlafaz, dia terlafaz dan dia terbuat. Maka dia jadi syirik lah. Tapi kalau dia datang, kita biarkan. Kita buat tak tahu. Ulama kata 3 nanti. Dia buat tak tahu je. Dia buat tak tahu. Maka ini tidak dosa. Yang pertama tadi dosa. Yang kedua ni tak dosa. Dia datang juga. Astaghfirullahalazim. Dia astaghfirullahalazim. Dia gitu. Dia tetap dosa. Yang ketiga, bila dia datang benda tu, kita istighfar dan kita doakan kepada orang yang kita berasa nak riak tadi. Sebab kita nak riak tu mesti pada orang tu. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa aku dan dosa orang yang aku nak mari nak rasa sombong dia pada sebagainya. Maka insya-Allah 2 ni tak dosa. Jadi macam mana sebab kita ni manusia, dia datang. Ustaz kadang-kadang kalau orang ramai, kalau ustaz buat kuliah di masjid kadang-kadang seramai ni lebih kurang kadang-kadang 30 40 orang 50. Rasa ramai aku ni. Kalau kadang-kadang kita buat online ada 1000 rasanya. Allah, bangga aku, hebat aku ni rupanya. Online berapa orang? Aku 3-4 orang je.
Apa kelah ni? Apa kelah? Jadi benda tu menyebabkan dosa. Tapi kalau menyebabkan astagfirullahalazim, tak apalah, atas dasar kalau contoh ustaz lah, atas dasar aku nak dakwah, biar orang ada ke tak ada, yang penting aku nak sampaikan dakwah. Jadi kalau kita mari perasaan lagu tu, jangan terlafaz, jangan terbuat. Tapi kalau dia datang benda tu, kita diam je dan kita istighfar. Yang ketiga, dia mari benda tu, kita istighfar dan kita minta ampun, doa pada diri kita dan kepada orang lain supaya kita tidak mari benda-benda yang sebegitu. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita selamat. InsyaAllah. Ustaz, satu lagi soalan Ustaz. Saya boleh dengar lah satu ayat tu, satu dialog lah orang kata. Keikhlasan selalunya diuji. Kan? Maksudnya kadang-kadang kita buat baik, 2-3 tahun okey, kita maintain lah dengan amalan kita, betul pun tak ingat. Tiba-tiba sampai satu masa, contohnya Ustaz, kalau kita baik dengan orang tu, lama tu dalam 2-3 tahun kita sebelum tu kita banyaklah membantu dia, banyak bersedekah kat dia, banyak bantulah. 2-3 tahun lepas tu kita minta tolong dia tak dapat bantu kita. Jadi kita pun macam rasa kita mengungkit lah, orang kata kan. Jadi macam mana amalan kita yang kita ungkit tu? Dia Ustaz nak jawab ngungkit dulu. Ngungkit ni benda-benda yang tidak ada pahala. Macam suami ngungkit, kau kahwin dengan aku yang nak bagi gini daripada tak ada harta, daripada tak ada gelang surat, daripada tak ada cincin sebetul, aku yang bagi belaka. Suami. Gugur habis amalan kita. Ngungkit-ngungkit ni Tuhan tak suka. Tuhan tak pernah ngungkit rezeki yang diberikan kepada kita. Kita ni bagi sebetul cincin pada isteri, nak ngungkit. Kita beri satu rantai, seulas ke apa, rantai. Ada, nak ngungkit. Allah bagi macam-macam, tak pernah ngungkit pada kita. Satu ngungkit. Cuma sifat tadi kita beri belaka pada dia. Kita tolong dia, satu ketika kita ni tersekat. Macam tadi lah cerita tadi dia. Memang dia datang. Allah, dia dulu gini-gini. Kita mari dalam hati, tapi kita tak sebut. Sumpah tadi, kita tak sebut je, biarlah. Dalam hati tak apalah. Nah, tapi terlapah juga, katalah terlapah dengan suami. Nih, faham? Kita tolong dia macam gini. Suami pula jadi bagus. Tak apa dah yang. Biarlah Allah bagi pahala kita. Sebab kita kena mikir, ada dua benda je kita. Pahala dengan dosa. Bila kita ada pahala, insya-Allah Allah bagi pahala. Ustaz pun ada lagu tu Ustaz pun ada. Tapi sebab Ustaz letak, biarlah tak apalah. Kita temu di akhirat nanti. Itu dia benda duduk. Cantik lalu. Rukun, damai dan sebagainya. Lalu kita jadi tak apalah, Allah balas kita di akhirat nanti. Kita temulah. Mu nak buat apa kat aku? Tak apa. Ya Allah. Sebab tu kan kita ud'uni astajib lakum. Kita ni kan doa dengan Tuhan kan. Doa pada aku. Jadi ya Allah, aku ni gini-gini. Memanglah aku ni manusia. Aku ni gini-gini. Jagalah hati aku dan sebagainya. Mudah-mudahan kamu terima amalan aku dan bantulah aku. InsyaAllah gitu. Selesailah. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya soalan. Boleh. Kalau orang terdahulu, contohnya tok nenek kita pernah melakukan syirik lah. Dulu agama macam kurang sikit lah ceramah ni. Betul. Macam mana kita nak mohon ampun bagi pihak yang dah meninggal? Bagi yang dah meninggal, anak-anak ni, anak cucu kita ni, doa sahaja. Setiap amalan yang kita buat, kita sedekahkan kepada dia. Sudah mengaji ni, ya Allah ya Tuhanku, ambillah pahala aku mengaji ni, sedekahlah ke dia. Tapi jangan pula fikir, nanti berkurang atas aku. Kita sedekah tak pernah kurang. Kita sudah semayang, contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi istighfar dan sebagainya. Ya Allah ya Tuhanku, pahala semayangku sedekah kepada mak aku, kepada ituk nenek aku dulu, ya Allah, ampunkanlah dosa dia. Sebab tu kan, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu tu. Wahai Tuhan, ampunkanlah dia, rahmatilah dia dan sebagainya. Itu kita kena baca. Jadi kita tak tahu dulu amalan dia tu, dia tanggung sendirilah. Apapun kita minta dengan Allah SWT, ampunkan dosa dia. Kita bagi anak lah ni, kita kena banyakkan baca doa. Buat amalan sedekah. Buat amalan sedekah. Nah, macam ni bukan Ustaz nak kempen ni. Macam Ustaz buat telaga wakaf di Kemboja. Alhamdulillah setakat sekarang ni ramai orang masuk untuk arwah belaka.
Ustaz, saya nak masuk satu telaga, satu masjid, saya ada 17 orang. Okey, 17 orang ni semua nak tulis kepada arwah, tulis arwah Haji Samsudin, arwah Haji Minah. Untuk apa? Yang ni lah yang mendapat menyelamatkan dia. Mungkin dengan sebab amalan yang dia buat ini, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa dia. Sebab dia tinggal kita ni soleh. Kita ni soleh. Dulu kita tak soleh. Tapi Allah ni maha pengasih, maha penyayang. Saat-saat umur 40-an, umur 50-an ni teringat bahawa teringat ada kuliah agama, tak ada depan dalam online boleh apa semua. Ya Allah, munculnya Tuhan bagi aku macam ni. Alhamdulillah, syukur nikmat. Aku dapat suami yang baik, aku dapat anak-anak yang baik, semua ini. Jadi aku nak buat lo ni, bagaimana dengan tok nenek aku dulu? Doakan dia. Mudah-mudahan dia selamat di akhirat nanti, insya-Allah. Yang lain itu kita serah dengan Allah. Tanggungjawab kita doa. Buat amalan sedekah. Buat amalan sedekah. Bubuh nama. Macam ustaz buatlah, ni ustaz buatlah. Nama. Okey, ustaz ni saya nak sedekahkan kepada tok nenek saya. Okey, kita buat apa tu, kita bagi dah. Ini gambar telaga dan sebagainya. Okey, takat tu dulu. Apa-apa nanti kalau yang nak pasal gapo-gapo nanti, pasal tak apa, insya-Allah. Okey, ada soalan lain? Ada. Baik, tak ada aku Ustaz. Okeylah. Okay, Alhamdulillah. Okay. Sebelum kita minta Ustaz bacakan doa, pihak masjid, saya mewakili pihak masjid mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ustaz di atas perkongsian yang sangat menyentuh hati. Mudah-mudahan pada penyampaian Ustaz ni kita dapat membuat persediaan nak bertemu dengan Allah SWT yang kita tak pasti bila, di mana dan bagaimana keadaannya kan. Jadi mudah-mudahan kita doakan semoga ni pengakhiran hidup kita ni adalah pengakhiran yang baik dengan kalimah la ilaha illallah yang Ustaz sebut tadi kan, insya-Allah. Jadi jadi terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi, dengar lagi perkongsian daripada Tuan Guru kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita dapat bersua secara bersemuka. Lagi ada barakah, insya-Allah ya, bertemu dengan guru di depan mata, insya-Allah. Jadi kita mintakan Ustaz bacakan doa nanti sebelum kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma abqaitana ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa 'amalan mutaqabbalan wa 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Kami menadah tangan padamu di waktu duha ini ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, dosa keluarga kami, dosa anak-anak kami, dosa ibu bapa kami, dosa kaum kerabat kami, dosa jiran-jiran kami, dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan kepadamu, tangan yang penuh dosa dan maksiat ini ya Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang kami mohon ini kau terimalah ya Allah. Angkatlah penyakit COVID ini ya Allah daripada negeri kami, daripada negara kami dan seluruhnya ya Allah, dan seluruh alam ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ampun padamu dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, dengan kecintaanmu, supaya mengampunkan segala dosa kami dan memasukkan kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada neraka-Mu ya Allah. Neraka yang azab itu ya Allah.
yang minta jauh kami ya Allah daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan keazaban kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan kami ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Berilah rahmat kami ya Allah. Beri rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.